apakah hukum melakukan ibadah kurban? Boleh dah? Sikit lagi boleh tak? Boleh? Mana 10 minit lagi. Apakah jenis nazar kita, lembu ini aku nak buat korban pada masa raya haji nanti? Apakah boleh kita bagikan bahagian korban atas satu lembu pada 8 bahagian dengan tujuan untuk tukang sembelih? Berulang kulit lembu yang telah dibuang, bolehkah kita ambil dan menjualnya? Bolehkah kita menjadi korban seekor lembu sebagai hidangan untuk tetamu majlis perkahwinan? Bagaimana cara terbaik untuk sedekahkan bahagian korban yang kita lakukan? Apakah boleh lakukan korban haiwan peliharaan yang dilepaskan ke liaran? Bolehkah kita kongsi duit untuk dapatkan satu bahagian korban? Apa pandangan berkenaan perkembangan terkini negara kena golongan bukan Islam jawatan penting dalam negara? Kalau kita tengok dalam media sosial ni, ramai anak muda yang mencela ulama dan kaum-kaum mereka. Apakah nasihatnya? Baik. Hukum melakukan ibadah kurban berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, sunat muakkad. Sunat yang sangat besar fadilatnya, sangat-sangat disuruh syarak, dan makruh orang yang mampu tidak melakukan kurban. Dalam mazhab Hanafi wajib. Dia wajib dia korban. Jumhur ulama tidak wajib. Kalau kita kata lembu ni aku nak buat korban masa raya haji nanti, adakah jadi nazar? Fihi khilafun, ulama kata. Ada ulama kata jadi nazar, ada ulama kata tidak jadi nazar. Sebaiknya jangan kata lagu tu. Nampak tak? Kalau ada niat dalam hati, itu sepakat mengatakan jadi nazar. Niat nak buat korban dalam hati, lembu ni aku nak buat korban. Jadi kalau kata lembu nak buat korban, ada takwil lagi, lembu nak buat untuk orang jual beli korban akan datang, itu lain. Jadi sah bahasa katalah dalam kitab Kasful Lisan, aku nak jadikan lembu korban hak tahun ni, maka wajib kena korban tu. Ni lembu nak buat korban ni, kata lembu gerbang, kata gitu. Jadi bukan lembu aku nak buat korban. Bila lembu aku nak buat korban, setengah pihak kata kita sudah menazar untuk korban. Faham tak? Jadi kata lembu gerbang dah. Lembu gerbang tidak sah nazar. Jadi boleh tak kita bagi lapang? Jawabnya boleh. Bagi lapang, bagi 10 pun. Jangan lapang orang tuang dah. Lapang orang tuang masuk bagian seekor lembu, tak sah. Kan ni paling banyak 7. Faham? Lepas pada kita sembelih dah, kau mandamu nak bagi berapa-berapa pun. Faham? Cuma tak boleh kalau menjadikan lapang sebahagian itu, satu bahagian untuk upah tukang sembelih atau tukang lapar. Haram. Haram. Pak mazhab haram. Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala bunriya, Nabi wakil aku supaya aku sembelih unta korban Nabi ni. Nampak? Nabi wakil aku, jadi aku tukang buat kerja. Nabi pesan jangan aku beri daging ini kepada tukang sembelih dan tukang lapar. Tak boleh. Hadis ni jadi haram sebab bila kita upah tu masuk dalam buyuk, dalam bab jual beli. Nabi kata haram jual beli daging korban. Faham tak ni? Tak boleh. Jadi kami beri, kata Sayyidina Ali, orang yang tukang lapar, tukang beleh, wa nahnu nu'ti min indina, kami upah dia harta kami syukur. Jadi ulama kata kita berilah upah duit pada tukang sembelih dan tukang lapar. Contoh, dia mari sembelih, dia patut ada seorang lagi tukang lapar contoh, atau dia seorang saja buat kerja, kita beri dia apa benda ni RM70. Jadi atas seorang kita kutip RM10 pula. 7 orang dapat apa? RM70. Beri ke tukang sembelih tadi, pasal dia akan sembelih dan lapar. Lepas tu dia tinggal kita. Jadi RM70 sembelih dan lapar sekejap sahaja. Betul tak? Ada siapa 2 jam? Setengah jam saja sembelih dan lapar. Dia tukang jual lembu? Tak. Dia tukang ikat? Tak. Dia mari siap lagi lembu? Siap. Orang berkah dah ke dah, dia mari lebih golok je. Betul tak? Linggar kejap berau lapar. Ataupun dia tukang sembelih, orang lain tukang lapar. Baik, kita kata awak tukang sembelih, Pak Maid, kita setuju dah beri upah RM70. Kerana kita tak upah dengan daging dah tak boleh, haram. Nak beri dia RM70 ya. Dia dah adang ada RM70 ya kalau lembu upah melih. Dah adang temelih dia pula. Faham? Google ni. Pasal dia nak sembelih orang lain pula. Betul tak? 70 adang nak lagi. Melih aja. Tarik 2, 3, 4, 5, 6 3 kali.
3 kali jadi 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa seminit? Dok siapa 30 saat saja buat kerja, sudah 70 yang mahal pada gaji Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kalau buat lapang itu haram perbuatan. Kalau bagi lapang pada awal, lapang kepala niat, tidak sah. Tapi kalau buat 7, pas 7 dah siap jadi lapang, hukumnya haram kerana nak upah orang. Tapi kalau kita receh bagian kat gigi, bola supik, tukar semelih, tukar lapah ada lagi, kita sekah attack macam ke orang lain, harus. Kulit lembu orang buang Melaka dah. Boleh tak kita ambil tuang korban dan kita jual? Tak boleh. Ambil boleh, orang tak ambuh kita boleh ambil pendapat. Tak boleh jual beli. Yang boleh jual beli orang miskin yang dapat daging. Orang kaya tak boleh. Pasal daging korban 3 golongan boleh makan. Pertama tuang korban. Yang kedua anak beranak kawan-kawan yang tidak fakir miskin, kawan-kawan lah. Yang ketiga fakir miskin. Ini paling utama. Fakir miskin kalau dapat daging korban boleh jual beli, tidak haram. Contoh dia boleh banyak kan. Dia seorang miskin situ, dia boleh banyak. Jadi kira-kira semua boleh 8 ekor lembu dia boleh. Nak makan warna, nak bubuh pun tak boleh. Sampai 6 kawah boleh daging. Maka dia boleh jual beli. Boleh tak kita jadikan korban seekor lembu sebagai hidangan untuk tetamu majlis perkahwinan? Tidak boleh. Kerana syarat sah korban mesti ada sebahagian yang mentah beri ke fakir miskin. Yang boleh kita buat kenduri bahagian kita. Jadi kalau muna buat kenduri, buat gini. Bahagian fakir miskin cabut dulu. Bahagian kena beri hak mentah untuk fakir miskin. Faham? Kena beri ke dia. Barulah bahagian kita boleh buat kenduri. Sebab syarat mesti ada hak mentah. Hak gula tak sah, hak mentah. Hak boleh jual beli siapa ke tangan orang miskin di mukim tersebut. Nampak? Jangan pakai ikut sale lagu tu. Kita dah bagi anak beranak senang mereka. Orang miskin tak ada serang boleh. Tak pakai rawa korban. Tujuan korban ialah kita boleh melampirkan diri pada Allah dengan cara beri makan makanan yang tidak mampu dibeli oleh orang miskin setahun sekali. Itu dia. Tiba-tiba dak ui ke dia makan anak-anak kita. Ui ke Haji Lijah, ui Haji Ahmad, ui Haji Derih, ui Haji tu, Haji ni, Haji Deng, Haji apa, nak beranak, kawan-kawan jabat, tak ada seorang fakir miskin. Tak so. Nampak lagi? Lama mana kita boleh tangguh? Tak ada tangguh-tangguh. Ada orang miskin kena wis selalu. Makruh tangguh-tangguh. Malaikat tak ada orang miskin. Kita mulai nak atur orang miskin. Orang miskin tak ada. Dia pergi ke Hawaii bercuti 3 minggu. Faham tak? Dia balik tu baru kita pergi ke dia. Tak apa tu pasal dia tak ada dalam negara. Kita nak sedekah mana yang terbaik? Yang terbaik dan yang harus. Kalau harus gini, 1/3 untuk kita tuang anak beranak makan. Faham? Anak bini kita lah. 1/3 lagi kawan-kawan kita anak beranak yang bukan orang miskin. Pak gitu, mana orang kaya lah. 1/3 orang miskin. Makna kalau 9 kilo contoh dapat, lebih kurang lah contoh 9 kilo kalau dapat, harus kita buat kita 3 kilo, orang kaya 3 kilo, orang miskin 3 kilo. Dah kalau yang afdal cara Nabi ambil setapak tangan daripada spesial untuk makan Nabi dan anak bini dia sekali masak. Lebihnya spesial orang miskin. Kita cekor kita orang miskin, cekor tangan kita spesial balik. Nampak? Dia panggil korban kepala hontak dia panggil. Nampak tak? Nak banyak beli pasal lah pada. Faham? Budak korban bagi ke orang miskin yang banyak. Faham? Dia nak banyak bagi dia. Kita awak bawa awak galau. Awak makan sedap. Pakar BBQ tak nak. Lupa orang miskin. Orang banyak siapa ke tangan miskin, lebih banyak pahalanya. Faham? Apakah hukum melakukan korban haram peliharaan dilepaskan berkeliaran? Boleh? Tak ada masalah, boleh lepas. Dia tak wajib kurang, datang korban. Boleh lepas, tak ada masalah. Lepas main nak kapur orang, tak nak berok lagi lah jambang. Tak apa. Dia nak? Tak mudarat ke orang lain. Yang tak bolehnya datang korban mudarat ke orang. Bahan rupuk tanah, pagar dalam padi-padi sayur-sayur orang. Faham tak lagi? Lepas tu mengotorkan orang, marah-marah apa semua, tu tak boleh.
Tengok ulama kata tak lewat binatang korban. Nah, dia memang boleh lepas, tapi jangan mudarat kau orang. Jangan dia lembu kalau masuk dalam pagar orang makan, katakan pokok bunga. Tuan ni baru beli pasal mana tadi seputung pokok bunga. Faham tak? Bunyi perak tu tak ada, tinggal sakai. Faham tak lagi? Bahan di lembu kau sebelah. Tuan lembu wajib kena ganti. Tak ganti dikira zimah, lekat hutang sampai mati. Dan bila tuan lembu tu mati, kena ambil harta tuan lembu, qada wak bayar bunga orang tadi. Baru sah bagi saka. Jangan main. Nah, kita tak tahu kalau lembu tuan lembu tu macam lembu dah. Faham tak? Tak tahu dak ngaji dak apa. Nah, tuan lembu kena ganti lah pokok 15 ya. Anak teriang anak apa. Nah, kena ganti. Kucing mari berak rumah orang. Tuan kucing kena pergi basuh. Kucing tak ajak basuh. Kucing sembah itu kan. Tuan kucing kena pergi basuh. Tak basuh berdosa. Pasal mudarat rumah orang. Faham lagi? Mereka nak tuan rumah tu kata, dah basuh kita minat tak kucing. Tu dah apa? Tu dah ya basuh terlepas. Tu jadi aman. Kalau kita ikut peraturan agama, aman damai. Tak?